وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Raisul Majlis Hadir Ustaz atau Imam Naudi, pada sahabat saya Imam Samsul Muhaimin, kepada Tuan Nazir, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita berada pada tanggal 17 Ramadan. Sinonim dengan tanggal 17 Ramadan ini banyak peristiwa lah. Di antaranya peristiwa besar Badar Al-Kubra yang kita lupa. Bila kita tidak mengamati sirah, rangsangan perjuangan dan jihad Islam, kadang-kadang lupa dia berada hanya dalam lipatan sejarah, tetapi tidak dirungkai untuk menjadi targhib ataupun motivasi kepada perjuangan Islam. Dan sudah tentu yang besar juga tanggal 17 Ramadan ini ialah peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan. Dhamir ha itu hu adalah merujuk kepada Al-Quran, diturunkan pada malam Qadar daripada Allah Ta'ala, turun sehingga Lauh Mahfuz sekaligus, yakni dalam bulan Ramadan ini, ya. Begitu juga daripada Lauh Mahfuz sehingga turun ke langit dunia juga sekaligus. Cumanya daripada langit dunia turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berperingkat-peringkat mengikut peristiwa demi peristiwa. Ya. Sebab itu apabila kita menjenguk ayat 185 Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan membezakan, ya, antara kebenaran dengan kebatilan. Itu sifat Quran. Turun pada bulan Ramadan, ya, 17 Ramadan. Sebab itu dipanggil peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan berperanan sebagai petunjuk kepada manusia. Dan Quran ini sebagaimana dijelaskan di dalam, ya, surah Al-Isra ayat yang ke-9. Kenapa itu relevan menjadi petunjuk? Kerana, ya, inilah satu-satunya petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Sebab itu kalau kita hanya baca secara literal ataupun harfiah, ya,
dia mungkin tak tahu nak beza apa rahsia kalimah aqwam, ya, yang kalau kita baca terjemahannya jalan paling lurus, macam tu saja. Tetapi bila kita terokai ya berdasarkan ya bahasa Arabnya, mana satu yang dikatakan isim tafdil, mana satu yang dikatakan bagian-bagian. Apabila kita kenal aqwam ini daripada koma, dia adalah merupakan ya isim tafdil, nak beritahu kepada kita, nak beri isyarat kepada kita, aqwam adalah jalan yang paling lurus, selurus-lurusnya jalan hanya yang ditunjuki oleh Al-Quran semata-mata. Sekaligus memberitahu kepada kita bahawa jalan-jalan yang lain daripada ini tak luruslah, maknanya batil, bengkok dan ditolak ke tepi, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Itu maksudnya, ya. Dan di samping itu dia memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Siapa dia orang yang beriman? Alladzina ya'maluna as-solihat, yaitu mereka yang sentiasa beramal soleh. Dalam bulan Ramadan inilah yang kita sangat digalakkan melakukan sebanyak mungkin amal soleh, sebab ganjarannya, gandaannya adalah terlalu hebat. Special hanya diberi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya dalam bulan Ramadan, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam itu berganda-ganda. Itu dalam waktu biasa selain Ramadan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan yang berganda sehingga 10 kali ganda, ila sab'i mi'ati di'fin, sehingga menjadi 700 kali ganda, ya. Qala azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Firman Allah Ta'ala menyatakan, hadis ini hadis qudsi, melainkan puasa, ya. Puasa itu special hanya untuk aku dan aku saja yang layak memberi ganjaran pahala kepada orang yang berpuasa, termasuk amalan-amalan yang kita buat sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan. Maknanya apabila disebut illa saum, gandaan pahala, ganjaran, kelebihan dalam bulan Ramadan ini bukan hanya 10 hingga 700 kali ganda, itu bulan-bulan biasa. Tetapi ganjarannya dalam bulan ini, bulan kelebihan ini, wallahu a'lam, pastinya lebih daripada 700 kali ganda. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Sebab itu sehingga tidak terhingga berapa banyak gandaan ganjaran pahalanya itu, ya. Itu yang wayubashirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Orang beriman sifatnya melazimi, melakukan, melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, bahwa sesungguhnya mereka itulah yang akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kenapa relevannya Al-Quran itu layak menjadi petunjuk kepada manusia. Sebabnya Quran ini bukan manusia yang mengarang, mencipta, bukannya malaikat, bukannya jin, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tohmahan puak-puak musyrikin Mekah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang mentohmah, memfitnah kononnya nabi yang mengada-adakan Quran, yang mencipta Quran, yang mengarang Quran, padahal nabi
adalah insan yang tidak melalui pendidikan secara formal. Bukan macam kita, ada kelas, ada pengajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Ya, malah dalam surah Al-Ankabut ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatslu min qabli min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun." Dan kamu ya Muhammad tidak pernah membaca sebelum turunnya Al-Quran suatu apa kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andainya kamu pernah membaca dan menulis daripada dulu, maknanya dah reti tulis, dah reti baca, dah sekolah awal-awal, pasti akan merasa ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Ini hikmahnya. Nabi tak reti baca tulis sebelum turunnya Quran, nak rad tolak tohmahan musyrikin yang menuduh Nabi karang Quran, mengada-adakan Quran. Macam mana orang yang sifatnya ummi, tak boleh baca tulis. Ummi ni jangan kita salah tafsir, tuan-tuan dan puan. Jangan kita kata jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijak, amat bijak. Cuma ummi ni mana tak boleh baca tulis kerana tidak melalui sistem persekolahan macam kita. Sama ada nizamiyah atau umumiyah, cara berperingkat-peringkat ikut kelas-kelas. Macam kita kan tadika, sekolah rendah, menengah, universiti kan. Tapi Nabi tidak begitu. Ya, umumiyah pun hanya sekadar mendapat didikan daripada ya keluarga. Ya, bukan macam kita formal. Sebab tu Nabi tak boleh baca tulis sebelum daripada turunnya Quran. Ya, sekaligus maknanya menolak tohmahan puak-puak musyrik. Ya, untuk memastikan bahawa ketulinan ilmu dan anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam real, tulen daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyahnya itu tulen daripada Allah, tidak ada kait mengait dengan ya sumber daripada manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala direct. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, ayat atau wahyu yang mula-mula, yang pertama-tama turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 hingga 5 dalam surah Al-Alaq. Bacalah olehmu ya Muhammad dengan nama Tuhanmu. Jibril diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama-tama. Dan oleh kerana Nabi ni ummi, tak boleh baca, ketika beruzlah di Gua Hira, tuan-tuan kalau pergi haji atau pergi umrah, pergilah ziarah. Ya, tak boleh panjat, dah capek kaki, lutut, sekurang-kurang di kaki bukit yang ada di atasnya Gua Hira, pergilah ziarah. Ya, di situlah Nabi menerima wahyu yang pertama, dalam keadaan Nabi tak gerti baca. Sebab itu apabila malaikat minta Nabi, bacalah olehmu dengan fi'il amar, bermakna Nabi tak boleh baca, sebab itu disuruhnya baca. Apabila berulang kali malaikat kata Iqra, bacalah olehmu, menggigil-gigil Nabi, menjawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca, aku tak reti baca.
Itu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluk lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sekali lagi Nabi jawab, ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca, aku tak kerti baca. Sehingga akhirnya 3 kali dipeluk, dibimbing, diasuh, barulah akhirnya Nabi boleh menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bukti Nabi ummi. Disuruh baca baru Nabi boleh baca. Sebelum ini Nabi tak boleh baca. Nak menyatakan sekaligus juga kepada puak-puak musyrik yang menohmah Nabi agar percaya bahawa Quran ini datangnya daripada Allah, bukan karangan baginda, bukan karangan malaikat. Malaikat hanya diperintah untuk menyampaikan, bukan juga karangan para jin, bukan. Ya, sebab itu kalau mereka ragu juga, akhirnya Allah Ta'ala cabar mereka. Ya, ayat dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat 23-24, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Baik, sekiranya kamu ragu terhadap ayat-ayat yang kami turunkan kepada hamba kami, makna kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ragu, ya, maka tolong datangkan satu surah seumpamanya, dan kamu panggil saksi-saksi kamu, penolong-penolong kamu selain daripada Allah, sekiranya kamu ni orang-orang yang benar, sadiqin. Maka akhirnya Allah Ta'ala cabar mereka, puak-puak musyrik. Ya, datanglah Musailamatul Kadzab, kononnya menyahut cabaran daripada ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Datang terhege-hege bawa satu potong ayat, ya Difda'ah bintu Difda'ain naqilakum tankina lal ma'a tukaddirina walas syariba tamna'in ra'suka fil ma' wa zambuka fitin. Ayat ini ciptaan manusia, sangat jauh beza dengan ayat-ayat daripada Allah. Nak sebut pun berbelit. Wahai katak betina, anak dari 2 pasang katak, bersihlah apa yang kamu bersihkan, air tidak kamu kotori dan peminum tidak kamu halangi. Kepalamu duduk dalam air dan ekormu duduk di daratan. Apa mesej yang nak disampaikan kita pun tak faham. Ya tak? Belum lagi tengok dia punya ayat ni, nak ditaranumkan pun tak boleh, tuan-tuan. Berbelit lidah. Bezanya kalimah-kalimah dan ayat-ayat Allah dengan yang dicipta oleh manusia, kononnya nak menyaingi Quran. Ya, sebab itu tak mungkin manusia mampu menyaingi Quran. Apalagi nak dituduh mengarang, mencipta, membuat, menulis. Ya. Sedangkan ayat yang pendek, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ataupun ayat inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, pendek tetapi masih intonasi bahasanya indah, boleh ditarannum, ya, keluar hukum-hukum tajwidnya. Beza dengan yang dibawa oleh Musailamatul Kadzab. Sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sambungan daripada ayat 23, yakni ayat 24. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin.
maka sekiranya kamu tak boleh nak buat, tak boleh nak datangkan cabaran seumpama Quran, ya, sampai kiamat pun kamu memang tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan yang kedua itu setelah pertama, lam taf'alu, dengan amil jazam lam. Yang kedua, walan taf'alu, dengan amil nasab. Lan ini juga adalah nafi istiqbal abada. Maknanya Allah Ta'ala nak jelaskan, kamu memang tak boleh buat sampai kiamat, sampai bila-bila memang tak ada boleh, tak boleh buat. Tu penjelasannya macam tu. Mana-mana kalau kita jumpa kalimah lan, huruf sebenarnya ni dia akan menasab atau membaris ataskan kalimah selepasnya, ya, adalah nafi istiqbal abada, maknanya sampai bila-bila pun memang, ya, tak boleh manusia nak buat cabaran kepada Quran ini, tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala minta mereka agar bertakwa, takutilah azab api neraka yang mana bahan pembakarnya terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Manusia itu siapa? Yang kufur kepada Allah, na'udzubillah, dan batu-batu berhala yang dijadikan bahan pembakar di neraka kelak. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, na'udzubillah. Dan akhirnya, ya, mereka ni tetap juga degil, ya. Sebab itu penegasan daripada Allah Ta'ala, ya, dalam surah Al-Isra ayat 88, qul la in istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin ini pakat berkumpul, berhimpun untuk membuat atau mencipta yang serupa dengan Al-Quran, nescaya mereka tidak akan dapat membuat dan mencipta yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling tolong menolong, bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Ya, ni mana cendekiawan jin, cendekiawan manusia, pakatlah kamu nak buat seumpama Quran, ya, nescaya kamu tidak akan dapat membuatnya. Ini untuk memperkukuhkan akidah kita bahawa Quran ini daripada Allah, layak menjadi petunjuk bagi kita, kerana dia bukan daripada manusia atau daripada makhluk yang lain. Jelas bahawa dia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi sebenarnya hujah-hujah, termasuk kalau mereka nak tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarang Quran. Kenapa terdapat di dalam Al-Quran ini teguran-teguran yang tegas kepada Nabi sendiri, kalau kita cerita tulis karangan berkenaan dengan kehidupan kita, confirm A to Z, cerita yang baik-baik belaka kita tulis berkenaan dengan diri kita. Tak ada cerita hodoh, tak ada cerita negatif yang nak ditulis dalam karangan berkenaan kita dan keluarga kita. Sedangkan dalam Quran ini ada teguran kepada Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan ayat abasa ni teguran kepada Nabi ketika berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy, nak berdakwah agar ikut Islam, ikut Nabi. Tetapi waktu itu datang Abdullah bin Umi Maktum, buta, tapi dialah yang ikhlas nak beriman
Nabi berpaling daripada Abdullah ibnu Maktum lantaran ada pembesar-pembesar Quraisy. Itu teguran Allah Ta'ala. Kenapa berpaling dan bermasam muka? Sedangkan orang ini yang datang ini, dia lebih nak beriman dan mengikut Nabi. Itu teguran-teguran kepada baginda. Jadi jelas bukan Nabi yang mengarang dan mencipta Quran, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Al-Quran ini layak menjadi petunjuk. Ayat yang mula-mula kita baca, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang kesempurnaannya, kerana dia melengkapi kitab-kitab terdahulu dari sudut isi kandungan, ajaran, hukum hakam, panduan, petunjuk, melengkap kepada kitab-kitab terdahulu. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi seluruh manusia, dan ia berperanan sebagai keterangan kepada petunjuk dan juga sebagai pembeza perkara baik dan buruk. Tadi ayat 185 dibacakan. Peranannya ada hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping kalau kita tengok dalam surah An-Nahl, ya, apa dia? Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Quran ini kepada kamu ya Muhammad, tibyanan likulli syai'in. Sebab itu kita sengaja sebut syai'in itu, sebab peranan Quran ini dia mampu menerang, menjelaskan, ya, fi kulli syai'in, untuk tiap-tiap suatu perkara. Maknanya syai'in ini tanwin. Kalau kita belajar, dia ada nakirah, ada makrifah. Kalau ada alif lam dalam Quran, itu alif lam makrifah, ya. Tetapi kalau tak ada alif lam, macam fi kulli syai'in ditanwin, dia tak ada alif lam. Tonton carilah dalam Quran, mana ada kalimah yang ada alif lam tetapi bertanwin, tak wujud. Tetapi dalam ayat ini fi kulli syai'in, untuk tiap-tiap suatu apa juga perkara, maknanya mampu dijelaskan, mampu diterangkan oleh Al-Quran. Maknanya Quran ini dia menjadi panduan untuk penyelesaian sebarang masalah. Ini disiplin kita. Wahuda warahmah, dan dia berperanan memberi petunjuk, memberi rahmat, wa busyra lil muslimin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sebab itu tadi ayat dalam surah Al-Isra ayat 9 yang dibaca tadi, ya, wa anna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, menunjuk perjalanan paling lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan juga peranan dia memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu peranan Quran, ya. Sebab itulah kita wajib merujuk kepada Al-Quran. Sebarang persoalan, fa in tanaza'tum fi syai', sekali lagi Allah Ta'ala gunakan fi syai'in, maka sekiranya kamu bertelingkah, berbalah, berkhilaf dalam apa juga perkara, fi syai'in, farudduhu ilallah war rasul, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah, merujuk Al-Quran, war rasul, dan merujuk kepada Rasul.
hadis-hadis dan sunnah-sunnah baginda dijadikan penyelesai masalah. Di samping Quran yang utama, sekali lagi penjelasan dalam ayat ini memberitahu kita, kamu bertelengkah, berkhilaf, apa juga perkara, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah sebagai penyelesai masalah. Kerana peranan Al-Quran itu tadi tibyanan likulli syai', menjelaskan semua perkara. Ya, itu penjelasannya. Dan kenapa relevannya juga Quran ini menjadi petunjuk kepada kita sebagai kitab yang menjelaskan mengenai perkara yang telah disembunyikan oleh ahlul kitab, pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani. Kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat 15, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahlul kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Sebab pendeta-pendeta ni, ahlul kitab ni, mereka orang alim pada zamannya, tahu dalam Taurat maupun dalam Injil pernyataan berkenaan dengan Rasul akhir zaman. Sebab itu kalau kita buka tafsir Al-Baqarah, banyak dirungkai berkenaan peristiwa ini. Pendeta-pendeta ni dia alim, tahu isi kandungan Taurat, tahu isi kandungan Injil, tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul akhir zaman, Quran penyudah kepada segala kitab, ditahu. Tetapi kerana fanatik dan taksub, mereka menyembunyikan fakta-fakta ini. Dipindahnya Taurat, dipindahnya Injil, sehingga mereka sanggup menggadaikan prinsip keimanan, sanggup jadi kufur kerana fanatik. Walhal Yahudi bukan ikut ajaran Taurat pun, dakwaan semata-mata. Begitu juga Nasrani, hanya dakwaan. Hakikatnya mereka tak beriman pun kepada Musa, kepada Taurat. Singkap tafsir surah Al-Baqarah, berapa banyak jenayah, kesalahan, pelanggaran, kezaliman yang Bani Israel buat. Ya, dakwa saja kononnya mereka beriman dengan Musa dan Taurat, hakikatnya mereka kufur, engkar. Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka meneruskan budaya keengkaran mereka. Ini yang disebut mereka telah sembunyikan apa yang ada dalam kitab suci, dan ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, cahaya kebenaran dari Allah, dan sebuah kitab Quran yang jelas nyata keterangannya. Tetapi lantaran mereka ini kufur, mereka menolak Quran. Namun Quran merungkai jenayah yang dibuat oleh Bani Israel ini. Rungkai balik apa yang disembunyikan, dikupas, dihurai, diterangkan untuk menjadi pedoman kepada kita. Ya, bahawa mereka Yahudi dan Nasrani telah sesat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan kebenaran. Sebab itu Quran ini peranannya merungkai dan menerangkan mengenai perkara-perkara yang telah disembunyikan oleh ahlul kitab. Dan
Kenapa relevannya Quran ini menjadi petunjuk? Kerana dia berperanan besar membimbing keluar manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya benar lagi lurus. Disebut oleh Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan, yakni kekufuran, gelap gelita, kepada cahaya iman yang terang benderang. Sebab tu kita tengok wa yukhrijuhum minaz zulumat. Kalimah az-zulumat ini jamak muannas salim. Nak beritahu apabila dia jamak, banyak sangat kegelapan, kekufuran, ya, benda yang tak elok ni banyak berada di keliling gelalang kita. Sebab itu kita, kalau berdasarkan dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Dan hanya sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Quran ini di dalamnya mengandungi petunjuk jalan yang sebenarnya. Islam ini yang selurus-lurus jalan. Tadi disebut aqwam, kan? Ini wa ana hadza sirati, jalanku mustaqima, selurus jalan. Fattabi'uh, maka hendaklah kamu turuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan sesekali kamu duk ikut jalan-jalan yang lain-lain banyak. Sama macam ni, az-zulumat, jamak, kekufuran, kebejatan, kegelapan, banyak. Dia minta tinggal, keluar. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, tinggal segala macam kegelapan menuju cahaya Allah, an-nur, makrifah. Semata-mata satu cahaya Allah, Islam ini. Sama macam ayat tadi dalam surah Al-An'am, wala tattabi'us subul, jangan kamu cuba-cuba nak ikut jalan-jalan yang lain yang simpang siur, tidak dibenarkan. Sebab apa? Fatafarraqa bikum an sabili, jalan yang simpang siur banyak itu akan menjarakkan kamu, memisahkan kamu daripada jalan yang satu, Islam. Realitinya hari ini, tuan-tuan, ya tak? Macam-macam idolisme, macam-macam fahaman, macam-macam aliran pemikiran, gaya hidup, cara hidup yang songsang kerana meninggalkan Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi banyak manusia sesat, yang liberal, gaya liberalnya, tafsir Quran ikut kepala dia, ya, termasuk yang berbuka puasa menghina Islam dengan root beer. Apa beer boleh diminum, ini beer tiger tu, buka puasa pakai tu, rap ikut kepala otak dia. Nah, ada yang di viral, membuatnya uzur, makwa dia boleh tumpang sekaki, bukan sama kerana nak meraih kepada makwa dia. Ini penghinaan bukan hanya stokin yang ditulis, ya, kalimah Allah. Banyak lagi penghinaan.
orang pijak Quran, orang bakar Quran, orang jadikan tisu tandas Quran ni, dan macam-macam, ya, kerana manusia hilang keimanan kepada Allah. Di samping agenda musuh untuk menghina Islam, ya, kerana taksub, kerana pahaman, ya, kononnya hak asasi, demokrasi, maka semua orang boleh bercakap. Ini dah di luar daripada, ya, hak asasi sebenarnya, ya, dan macam-macam manusia tafsir ikut sesuka hati mereka, ya. Tetapi kita tetap istiqamah pegang Quran dan sunnah nabinya untuk keselamatan kita. Sebab itu orang yang jauh daripada panduan Quran, jauh dari panduan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia akan jauh terpisah. Sebab itu tadi, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Kamu jangan ikut jalan-jalan yang lain ini, sebab ia akan menjarak, memisahkan kamu daripada jalannya yang satu. Zalikum wasaqum bih, yang demikian itu dipesankan kepada kamu supaya konsisten pegang Islam ni tadi. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan memperoleh jalan takwa kalau menjadikan Quran dan Islam ini sebagai pegangan kuat, maka kamu tidak akan sesat. Itu maksudnya. Sebab itu Quran ini peranan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni, mengeluarkan mereka daripada segala gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, ya. Sebab itu orang yang selamat dalam pelbagai penyakit, ujian, mihnah kepada umat Islam akhir zaman, yang selamat yaitu sebagaimana Nabi pesan, taraktu fikum amrain man tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyyi au kama qala. Quran dan sunnah pegang, barulah tidak akan sesat kita. Itu saja tuan-tuan, ya, resepi kita nak selamat akhir zaman yang banyak ujian ini. Dan kemudian kerelevanan Quran sebagai petunjuk pada kita, kerana ia sebagai nasihat, pengajaran dan penawar kepada penyakit-penyakit hati. Dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, wa mau'izah min rabbikum, ya, wa shifa'un lima fis sudur. Di samping mau'izah, nasihat daripada Tuhan kamu, ia juga merupakan penawar atau penyembuh lima fis sudur, apa-apa perkara yang ada dalam dada kamu. Wa huda wa rahmah lil mu'minin, wa rahmatul lil mu'minin, dan dia berperanan sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat atau membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Quran, ya. Sebab itu orang yang beriman yang selalu membaca Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran itu, surah Al-Anfal, ya, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman
Yaitu mereka apabila disebutkan ya kalimah-kalimah Allah, idza dzukira, apabila disebutkan kalimah-kalimah Allah, wajilat qulubuhum, gemetar jiwa dia. Kenapa gemetar? Kerana takutkan Allah. Sensitif jiwa dia. Sebut kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah, gemetar. Itu yang disebut wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya dan kepada Allah Ta'ala mereka bertawakal. Maknanya Quran yang mengandungi ayat-ayat Allah, apabila dibacakan gemetar jiwa dia, bertambah iman dia, kerana jiwa dia sensitif dan mampu merawat penyakit yang ada pada diri dia. Itu sebabnya Quran itu menjadi syifa, penawar, pengubat. Ya, di samping Quran juga sebagai iktibar, mengesahkan kandungan kitab terdahulu. Tadi pun kita dah baca, ya, cuma penegasannya dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab ma kana hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar atau pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Ya, kita tengok kisah Fir'aun dalam surah Yunus. Tonton tengok ayat 90 hingga ayat 92. Ya, orang yang mengaku jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, dakwaan Fir'aun, akhirnya mati tenggelam dalam lautan ketika tercongap-congap nak mampus. Ya, dia mengaku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, maknanya beriman dengan Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Kamu ni dah terlambat. Daripada dulu kamu melazimi buat kerosakan, maknanya tidak diterima iman last minute. Sedangkan jenayah yang dibuat terlalu banyak. Ini pengajaran kepada kita membaca kisah-kisah dalam Quran, nak fikir bahawa ini balasan golongan yang kufur kepada Allah dan Rasul. Jadi kita tidak mau mengulangi sejarah kekufuran, keingkaran, kezaliman, dosa dan maksiat, melainkan kita berjanji untuk menjadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kisah-kisah ini bukanlah ia cerita-cerita yang dongeng diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu. Dan Quran itu juga sebagai hukum. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya dalam surah Ar-Ra'd ayat 37. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa Arab. Ya, sebab itu banyak sangat hukum hakam dalam Quran. Ya, para alim ulama telah istinbatkan hukum-hukum. Mereka menulis kitab-kitab fiqh sebagai perundangan syariat kepada kita. Kitab-kitab akhlak, adab, dan yang utama adalah kitab-kitab tauhid. Berdasarkan kebijaksanaan para alim ulama, melihat ayat-ayat Allah berkenaan hukum hakam, kemudian berpandukan itulah menulis kitab-kitab. Sebab itu disiplin kita
wajib mempertahankan Al-Quran, perundangan, hukum hakam yang ada di dalam Quran, dan wajib berusaha, berjuang untuk merealisasikan peraturan Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksana dan dikotakan sebagai panduan umat Islam. Dan sudah tentulah pemerkasaan mahkamah syariah mesti diperjuangkan oleh umat Islam, kerana Islam dia ada cara sendiri berpandukan Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan sistem kehidupan kita. Tetapi hari ini manusia berusaha kalau boleh satu saja, jadi sistem yang ada, tolak Islam, tolak Quran, tolak Sunnah. Mana bisa mungkin? Sebab ini hak asasi, privasi umat Islam yang mesti umat Islam berjuang sehingga titisan darah terakhir untuk memastikan hukum hakam peraturan Allah Ta'ala ini mesti ditegakkan di atas muka bumi ini. Sekurang-kurang ada dalam sanubari kita perjuangan ke arah itu, sekalipun onak dan durinya sentiasa berada di hadapan kita, tuan-tuan dan puan. Usaha, niat, hasrat sekurang-kurangnya ada. Itu perjuangan sesuai dengan Al-Quran turun pada bulan ini. Untuk merealisasikan perjuangan ini sekurang-kurang ada azam oleh kita untuk ke arah itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian Al-Quran itu sebagai nasihat dan juga peringatan. Hada balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Dalam surah apa? Ibrahim ayat 52. Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi peringatan dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf. Sebab tu Quran itu sendiri sebagai nasihat dan peringatan kepada kita. Dan akhirnya kenapa layaknya Quran itu menjadi petunjuk? Kerana Quran sebagai peneguh keimanan bagi orang-orang yang beriman, petunjuk dan menyampaikan berita gembira buat orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi lisabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Dalam surah An-Nahl ayat 102. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus Jibril dari Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman, dan untuk menjadi hidayah, petunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Itu sebab itu Quran ini cukup lengkap. Dia sebagai petunjuk untuk meneguhkan keimanan kita, keyakinan kita, dan keazaman kita, bahawa Quran inilah memberi inspirasi untuk memperkukuh keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sempena kita menyambut nuzulul Quran dan sempena Ramadan ini, khairukum man ta'allamal Quran, kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan kemudian menyampaikannya, mengajarkannya pula kepada orang yang lain.
Itu sebaik-baik. Dan cara kita mendalami Quran bukan hanya cukup boleh baca, tetapi isi kandungannya bermakna pengajian tafsiran Quran, yakni mengaji tafsir. Penting, wajib bagi kita agar kita mengetahui isi kandungan Al-Quran dan tidak lagi kejahilan menguasai diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang malang menentang undang-undang dan sistem hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita berperanan sebagai pejuang untuk menegakkan kebenaran dan mengotakan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala agar dia benar-benar menjadi realisasi dalam kehidupan kita. Itu di antara perjuangan kita dan kepahaman kita tentang Al-Quran. Bukan cukup hanya boleh dibaca, tetapi kena berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan sistem. Sebab itulah keyakinan kita sebagai umat Islam non-stop daripada perjuangan yang mulia ini. Mudah-mudahan Quran membimbing kita kepada hidayah Allah dan membimbing kita dalam kehidupan kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala di sana kelak. Sekadar itulah perkongsian tuan-tuan puan-puan sekalian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan diri saya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.